Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Pak Suhara anda semua sihat-sihat ya? Sehat, cergas, ceria dan bersemangat ya untuk teruskan kehidupan dan perjuangan kita ya. Baik, dalam siri yang lepas Pak Su ada bincangkan jenis personality A dan B ya. Kali ini Pak Su nak bincangkan pula jenis personality D ya. D tu stand for distress ya. Distress D ya. Baik, personality jenis D ni lah merupakan satu konsep ya yang digunakan dalam psikologi perubatan ya, medical psychology ya, yang merujuk kepada kecenderungan seseorang untuk mengalami emosi-emosi yang negatif ya, emosi-emosi yang negatif. Misalnya risau, marah, kecewa, ya, muram, putus asa dan sebagainya ya. Dan juga masalah-masalah interaksi sosial ya. Ada kecenderungan untuk mengalami masalah-masalah interaksi sosial seperti dia pendiam ya, dia takut berjumpa dengan orang ya, kurang keyakinan diri dan sebagainya ya. Dan orang yang personality D ni, jenis D ni mengalami emosi-emosi negatif yang banyak dalam banyak situasi maksudnya ya. Kadang-kadang kita juga mengalami keadaan itu ya, tetapi orang yang personality jenis D ni dalam banyak situasi mereka mengalami perasaan-perasaan ataupun emosi yang negatif ni ya. Dan mereka masalahnya ialah mereka ni memendam perasaan ya. So emosi-emosi itu tidak dizahirkan ya. Dan mereka cuba mengelak untuk menzahirkan emosi tersebut ya, kerana takut ya, takut dipulau ataupun tidak diterima oleh orang lain ya. Itu isu dia ya. Dan orang yang personality jenis ni juga dia sentiasa dalam keadaan kebimbangan ya, kebimbangan, kesunyian ya, dan mengelak untuk berjumpa dengan orang lain kerana mereka bimbang ya, orang akan menyedari ya ataupun mengetahui emosi yang mereka sedang alami itu. Itu dekat situ ya. Dan kajian-kajian juga mendapati orang yang personality D ini ya mempunyai korelasi ataupun impak yang negatif ya terhadap masalah-masalah kesihatan fizikal, ya, kesihatan mental dan juga masalah-masalah perhubungan ya dalam kehidupan mereka ya. Jadi kita cuba lihat ya, apakah ciri-ciri yang ada bagi orang-orang yang punya personality jenis D ya, terutama jenis D yang kita kata dominan ya. Okey. Baik, yang pertama orang yang ada personality jenis D ni ya, mereka mengalami perasaan-perasaan sedih, sadness, kesedihan ya, yang agak berpanjangan ya. Satu sedih, itu simptom dia ataupun ciri dia ya. Kesedihan, sadness ya yang berpanjangan ya. Yang kedua feeling of worry ya, perasaan risau, sentiasa risau yang tak ada kesudahannya ya. Risau itu, risau ini ya, risau masa depan, risau sekarang, risau macam-macam risau situasi ya, risau. Dan yang ketiga ialah mudah marah ya. Itu perasaan mudah marah, mudah nak naik marah ya. Dan yang keempat ialah pandangan pesimistik. Pesimistik ni lawan kepada optimistik lah. Kalau kita kata awak ni sangat optimistik, tu baguslah. Tu orang personality A, personality B ya. Tapi orang personality D ni dia pesimistik. Dia melihat sesuatu secara negatif, secara yang buruk saja ya. Secara yang tidak baik ya, tentang apa-apa yang dijangkakan ataupun diinginkan ya. Ini yang pessimistic view ni ya, sangat-sangat obvious ataupun jelas bagi orang yang ada personality D ya. Dan seterusnya ialah suara hati yang negatif. Orang personality D ni dia ada, kita panggil suara hati yang negatif, kita panggil self talk, negative self talk ya. Dia bercakap dengan diri dia. Kita pun bercakap juga dengan diri kita kan. Kadang kita sebelum kita nak cakap dengan orang, kita cakap dulu dengan diri kita sendiri kan ya. Tapi dalam kebanyakan masa orang personality D ni ya suka mengamalkan negative self talk ataupun suara hati yang negatif. Cakap benda-benda yang buruk, cakap benda-benda yang tak baik, cakap benda-benda yang negatif ya. Sentiasa berlegar dalam minda mereka ya. Dan seterusnya ialah mereka cuba mengelakkan situasi sosial. Mereka mengelakkan untuk berjumpa dengan orang lain ya. Macam yang Pak Su katakan tadilah ya. Mereka ada perasaan-perasaan negatif dan mereka tak nak zahirkan perasaan itu supaya tak nak diketahui orang lain. Sebab itu mereka akan cuba mengelakkan situasi sosial. Mereka berjumpa dengan orang ya. Dan seterusnya ialah kurang keyakinan diri ya. Kurang keyakinan diri ya. Ini kita senang nak faham lah ya. Lack of self confidence ya. Okay. Dan seterusnya ialah takut di pulau. Ya? Takut di pulau,
Maksudnya kalau dijumpa dengan orang ni dia takut orang tu tak nak terima dia dan sebagainya ya. Ini ada berkaitan dengan ciri yang apa nama ni? Self confident tadilah ya, tidak yakin tadi ya. Takut dipelau takut tidak diterima oleh orang lain ya. Dan satu lagi ciri yang agak jelas juga bagi orang peserta D ialah kelihatan muram ya. Ya. Kehidupannya penuh dengan kemuraman. Muram je kan ya. Bukan saja muram dalam wajah, muram dalam pemikiran, muram dalam perasaan, muram dalam tindakan. Ini merupakan ciri-ciri yang agak kita kata jelas ya, ataupun obvious, terutama bagi orang-orang yang jenis personality D yang dominan ya, yang peratusannya tinggi ya. Baik, kalau kita perhatikan ya dalam ciri-ciri tersebut tadi ya, kita dapati banyak ya ciri-ciri yang kita kata negatif lah dari sudut mental ya, dari sudut emosi dan juga dari sudut tingkah laku ya. Dan kita dapati juga ya orang-orang yang ada personality D ni oleh kerana mereka cuba suppress, mereka cuba memendam perasaan-perasaan negatif tadi, mereka tak nak zahirkan. Jadi perasaan-perasaan emosi negatif tadi berkumpul dalam diri mereka, dalam minda mereka ya. Kalau kita tengok balon ni, kalau balon kecil kan, kita tiup dia jadi besar. Jadi dalam balon ni ada banyak perasaan-perasaan atau emosi negatif ya. Dia tunggu masa saja nak meletup ya. Jadi oleh kerana mereka menyimpan atau memendam perasaan negatif ini ya, ini boleh mengakibatkan mereka mengalami stres ataupun distress yang kritikal, yang kronik ya. Dan dari segi sudut fizikal pula, kita dapati mereka akan mungkin mengalami tekanan darah tinggi ya, tekanan darah tinggi meningkat ya. Denyutan jantung meningkat dan juga kandungan gula dalam darah juga akan meningkat ya. Oleh sebab mereka dalam keadaan stres yang berpanjangan ya, distress yang berpanjangan ya. Ada satu kajian dibuat oleh Johan de Nolet tahun 2000 ya. Beliau merupakan seorang pakar psikologi ya. Membuat kajian kepada pesakit-pesakit jantung ya, ada lebih kurang 900 pesakit jantung yang mengalami masalah jantung ni, dan didapati pesakit-pesakit jantung ni yang mempunyai personality jenis D tadi didapati 4 kali lebih ya terdedah mengalami serangan-serangan jantung ya, berbanding dengan pesakit-pesakit jantung yang bukan personality jenis D. Tadi kita kata dia mengalami distress, dia mudah mengalami anxiety, kebimbangan, mudah mengalami depression ya, itu dari sudut mental, dari sudut emosi ya. Tadi dari sudut fizikal tadi, dari sudut kesihatan ya, kajian mendapati personality jenis D ini 4 kali lebih cenderung ataupun lebih terdedah untuk mengalami serangan-serangan jantung ya. Ini keadaan-keadaan yang negatif ya. Dan mereka juga mendapati orang-orang yang ada personality D ini mudah untuk mengalami stres atau bisa di tempat kerja ya. Bila ada tekanan sikit, mereka mudah dapat stres atau distress. Dan mereka juga akan mudah untuk burn out ya, maknanya mereka tak tahan lagi ya, bosan dengan kerja dan mungkin berhenti kerja ya. Dan juga mereka susah nak mengalami rasa jaya diri ataupun rasa kejayaan ya, rasa bangga terhadap kerjaan. Itu susah nak dialami ya. Dan mungkin mereka juga selalu mengambil MC, tak pergi kerja dan sebagainya ya. Jadi kalau kita perhatikan kesan-kesan negatif tadi ya, bagi orang yang ada personality D sangat-sangat kritikal ya. Oleh sebab itu kalau ada di sekitar kita kawan-kawan ya, ahli keluarga dan sebagainya, rakan-rakan sebagainya yang ada ciri-ciri personality D, kita perlu bantu mereka ya. Salah satu cara untuk kita bantu mereka ialah kita galakkan mereka untuk mengamalkan positive self-talk. Sebab mereka ni suka buat negative self-talk kan, ya? Cakap benda negatif je, ya? Tak sudah-sudah negatif je. So kita ajar mereka macam mana nak mengamalkan positive self-talk. Bercakap dengan diri secara positif. Lihat aspek yang positif. Ya? Kalau sesuatu perkara tu, kita boleh lihat dari banyak perspektif kan, dari banyak angle kan. So kita latih mereka untuk melihat angle yang positif. Ya? Walaupun kecil, lihat yang positif dulu. Ya? Yang ini mungkin bagus. Ya? Yang ini mungkin baik. Yang ini mungkin boleh dicuba. Ya? Lihat perspektif yang positif. Ini kita boleh latih mereka. Ya?
Ataupun kita ajar mereka untuk mengurus emosi-emosi yang negatif. Misalnya kalau dia marah, bimbang, risau, kecewa. So, kita ajar mereka macam mana nak mengurus ya. Mengurus perasaan-perasaan yang negatif tu menjadi lebih positif ya. Begitu juga pendekatan-pendekatan dan teknik-teknik apa nama ni, stres yang Pak sudah pernah ajar dalam siri-siri yang lepas tu, dari segi spiritual, dari segi mental, dari segi fizikal dan sebagainya, bolehlah diamalkan ya. Coping skill ni ya, boleh diamalkan ya. Dan kita juga perlu memberi mereka keyakinan ya untuk berinteraksi ya. Interaction interpersonal skill ni paling penting ya. Kemahiran-kemahiran berhubung dengan orang lain ya. Kalau mereka takut nak bercakap dengan ramai orang, mungkin cakap dengan satu dua orang yang mereka kenal. Lama-lama mungkin mereka akan jadi berani dan boleh bercakap dengan ramai orang ya. Kerana mereka kekurangan interpersonal skill ya. Dan juga physical exercise juga penting bagi mereka ni ya. Ya. Dan kita sebagai orang yang mungkin faham ya dengan situasi mereka ni, perlulah menjadi seorang pendengar yang bijak, pendengar yang aktif, pendengar yang baik ya, supaya mereka ada peluang dan percaya dengan kita untuk mereka luahkan ya apa yang terpendam dalam minda mereka tadi ya, emosi supaya dapat diluahkan. Luahan ya perasaan itu sangat-sangat penting dari segi stress management ya. Jadi itu di antara perkara-perkara yang kita boleh bantu mereka ya, dan saya harap tuan-tuan dan puan di sana, adik-adik, saudara-saudari ya, bantulah ya kalau kita dapat ada orang yang ada personality jenis D ni ya, D ni distress ni, kita kena bantu mereka ya. InsyaAllah kita dapat bantu mereka dengan cara-cara yang kita mampu ya. Baiklah, sehingga kita bertemu lagi dalam kesempatan akan datang. Salam motivasi.